السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir 'ashirataka al-aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Ka'b ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Murrah, ya bani Murrah ibn Ka'b, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Abd Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Fa inni la amliku lakum min Allah syai'an ghaira anna lakum rahimah sa'abulluha bibalaliha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, kata Abu Hurairah, apabila turun ayat 214 surah Asy-Syu'ara, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Maksudnya, dan bagilah peringatan kepada keluarga kamu yang dekat-dekat. Abu Hurairah cerita. Abu Hurairah kata, apabila Nabi SAW terima ayat ni, ayat 214 surah Asy-Syu'ara, yang ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad ni mendahulukan keluarga dalam soal dakwah. Sebelum kita berdakwah kepada orang lain, sebelum kita berdakwah kepada keluarga ataupun kepada kawan-kawan yang jauh-jauh, maka para pendakwah diingatkan supaya selesaikan keluarga sendiri dulu. Selesaikan isteri dulu, selesaikan anak-anak yang duduk bawah satu bumbung rumah dulu, selesaikan adik-beradik yang dekat dengan kita dulu. Nabi SAW, bila ayat ni turun dekat dia, ayat Tuhan kata, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan wahai Muhammad, bagilah peringatan kepada keluarga yang dekat-dekat dulu. Da'a Rasulullah SAW Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa. Nabi SAW langsung panggil semua adik-beradik dia daripada kalangan Quraisy, suruh berhimpun. Bila turun ayat, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad selesaikan adik-beradik yang terdekat dulu. Nabi SAW terus respon.
Dia panggil semua adik-beradik dia yang dekat-dekat dulu daripada suku Quraisy ini. Panggil orang Quraisy dulu. Nabi SAW nak terang kepada mereka tentang Islam. Faqala Nabi SAW, Nabi kata, bila semua dah berimpun di depan Nabi, Nabi kata dekat mereka ni semua. Nabi kata, ya Bani Ka'b bin Lu'ay. Nabi kata, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini keturunan Nabi. Tuan-tuan kalau dengar orang berjanji, dia sebut ni, nama disebut dalam hadis ni, dia sebut belakang. Ini adalah keturunan Nabi SAW. Bila semua ni adik-beradik Nabi ni daripada bani yang berlain-lain tetapi daripada suku Quraisy, semua main berhimpun depan Nabi. Nabi kata, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqizu anfusakum minan nar. Nabi kata, selamatkanlah, peliharalah diri hampa daripada api neraka. Nabi kata, ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, anqizu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri hampa daripada neraka. Nabi kata, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf. Ini semua keturunan Nabi. Peliharalah diri kamu daripada neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, pelihara diri kamu daripada neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, pelihara diri kamu daripada api neraka. Nabi kata, ya Fatimah, wahai Fatimah anak aku. Nabi kata, pelihara diri kamu daripada api neraka. Lepas tu Nabi kata, fa inni la amliku lakum minallahi syai'ah. Aku nak hadap dekat hampa. Nabi kata, aku tak boleh nak tolak seksa Allah ke atas hampa kalau sekiranya hampa tak beriman dengan dia. Nabi SAW kata, wahai adik-beradik aku, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Murrah, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Fatimah anak aku. Walaupun kamu anak aku, anak Nabi, walaupun kamu keturunan aku, keturunan Nabi, fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Aku tak boleh nak halang Tuhan daripada azab hampa kalau sekiranya hampa tak ikut perintah Tuhan. Nabi kata, ghaira anna lakum rahimah, melainkan aku dengan hampa tak kekal hanyalah pertalian adik-beradik saja. Dengan kerana kamu jadi anak aku, wahai Fatimah, aku tak boleh tolong kamu kalau Tuhan nak azab kamu. Dengan kerana kamu Al-Abbas pak menakan aku tak boleh tolong kamu atas jalan pak menakan. Aku hanya boleh minta Tuhan selamatkan kamu kalau sekiranya kamu ikut agama yang aku bawa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni jelas kepada kita bahawa pertalian adik-beradik tidak membawa banyak makna kepada kita semua. Kita jangan bangga kata kita keturunan Tok Guru. Kita jangan bangga kata adik-beradik kita orang baik-baik. Kita jangan bangga kata pak kita alim ulama. Kita tak boleh bangga dengan keturunan kita, kerana keturunan tidak boleh menghalang Allah daripada mengazab kita kalau sekiranya kita bantah perintah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dapat kita faham di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Siapa juga manusia daripada bangsa apa juga dia, kalau sekiranya dia terima Allah sebagai Tuhan dia, kalau sekiranya dia patuh kepada perintah Allah dalam Quran, kalau sekiranya dia junjung suruh Nabi SAW di dalam hadis dia, maka dia bakal mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala sewaktu manusia bantah tak dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah faqalat nasajtuha bi yadi li aksuwakaha
فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال فلان أكسنيها ما أحسنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألت وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنا أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat Nabi nama dia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia satu orang perempuan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadiahkan kepada Nabi sehelai selendang yang ditenun sendiri. Satu orang perempuan, dia kasih kepada Nabi, dia sayang ke Nabi. Dia tak tahu macam mana dia nak bagi tahu dekat Nabi bahawa dia sayang Nabi. Oleh kerana dia ada sikit kemahiran tenun kain, maka dia pun tenun sehelai kain selendang. Bila siap kain selendang tu, dia pergi bagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah dia untuk Nabi. Bila sampai di depan Nabi, kata perempuan tu, nasajtuha biyadi liaksuakaha. Dia kata, ni kain selendang ni aku tenun sendiri dan aku nak hadiahkan kepada kamu dan aku nak kamu pakai kain ni. Sudah, kita bila kita bagi satu benda ke orang, kita nak tengoklah orang tu pakai benda kita bagi dah. Kalau kita bagi kat dia satu benda, tak pernah tengok dia pakai benda kita bagi, berasa juga jauh hati. Bila kita bagi satu benda ke orang, kita naklah benda kita bagi tu dia pakai. Bila dia pakai, tanda dia menghargai pemberian kita. Perempuan ni, dia nak tunjuk kata dia sayang ke Nabi ni. Maka apa dia buat? Dia tenun sehelai kain selendang. Bila siap, dia pergi hadiah ke Nabi. Bila dia bagi ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nasajtuha biyadi. Ni kain ni aku tenun dengan tangan aku sendiri. Liaksuakaha. Aku tenun kain ni, aku nak bagi ke kamu, aku nak kamu pakai kain ni. Fa'akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Nabi pun terima pemberian dia ni. Dan sememangnya pun Nabi SAW muhtajan ilaiha. Nabi berhajat sangat kepada sehelai selendang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam hadis, kita akan dapati Nabi SAW dia biasa dilihat dalam keadaan pakai jubah kamis dia. Kemudian dia akan letak sehelai serban di atas kepala dia. Kemudian Nabi SAW akan letak sehelai selendang burdah di atas bau dia. Itu kebiasaan Nabi begitu. Nabi ni orang jumpa dia pakai baju jubah ni, kamis ni, kemudian pakai serban atas kepala, kemudian dia akan bubuh selendang selai di atas bau dia. Kemudian Nabi biasa berjalan bawa tongkat. Itu rupa Nabi SAW, macam yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka pada satu hari Nabi SAW dihadiahkan dengan kain selendang. Memang Nabi kemana pergi pun selalu bawa selendang. Nabi berhajat kepada selendang. Nabi SAW bila dia dapat pemberian ni, kain selendang daripada perempuan ni, fakharaja ilaina wa innaha izar. Nabi SAW kata Sahal bin Sa'ad, bila dapat kain selendang tu, satu hari Nabi pakai kain selendang tu keluar di depan sahabat ni. Kain orang bagi ni Nabi pakai keluar di depan sahabat.
faqala fulan aksiniha ma ahsanaha. Mai bila Nabi sampai saja di masjid, ada satu orang laki-laki sahabat Nabi, dia tengok Nabi pakai kain ni, kain orang bagi ke Nabi baru tak sah ni. Bila Nabi pakai kain tu, dia tengok-tengok, dia kata aksiniha, dia kata ya Rasulullah, bagi kat aku kain ni. Ada pula satu sahabat macam tu, Nabi baru dapat kain tu, orang bagi ke dia. Nabi baru pertama kali pakai kain tu. Nabi sampai di masjid, ada seorang sahabat, dia kata dekat Nabi aksiniha, dia kata ya Rasulullah, bagi kat aku kain tu, bagi aku pakai. Ma ahsanaha, dia kata oh cantik sungguh kain ni. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni yang kata Nabi ni, dia kata na'am, dia kata boleh, dia kata lagi dia bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak terbuat ni, hak Nabi buat ni kita tak terbuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, orang tegur apa ada kat dia bagi. Benda ada kat dia ni tak melekat dalam hati dia. Tegur apa pun bagi. Bila Nabi SAW pakai kain baru hak orang bagi ke dia saat ni, sampai masjid, ada satu orang sudah kata kat dia, oh cantik kain ni, bagi kat saya. Nabi kata na'am. Nabi kata tak apa, tak lagi saya bagi. Fajalasa Nabi SAW fil majlis. Lepas itu Nabi duduk di dalam majlis itu dan Nabi mengajak sahabat-sahabat dia. Summa raja'a, kemudian habis selesai majlis ilmu Nabi balik rumah. Fatawaha, dah sampai di rumah, Nabi londeh buang kain hak dia pakai ni, Nabi lipat kain tu. Summa arsala biha ilaih, kemudian Nabi panggil satu orang sahabat, tolong hantar kain ni bagi dekat kawah anak-anak tadi. Nabi SAW ni manusia macam tu. Tak heran dah tuan-tuan, sahabat-sahabat sanggup mati kerana pertahanan Nabi. Tak heran lah. Nabi SAW ni manusia yang macam tu, manusia yang utama orang lain lebih daripada utama diri sendiri. Kalau ada satu orang gamak minta hak dia punya, maknanya Nabi menganggap orang tu lebih memerlukan benda tu daripada dia. Bila sahabat ni sebut ke Nabi, oh cantiknya kain yang kamu pakai, bagi kat aku, Nabi menganggap dia ni lebih memerlukan kain ni. Nabi balik ke rumah, dia buang kain tu, dia lipat elok-elok, dia suruh orang pergi hantar dekat kawan anak kain ni tadi. Faqala lahul qaum, sahabat-sahabat Nabi hak lain bila tengok perbuatan sahabat hak tadi ni, hak minta kain Nabi ni, depa kata dekat dia ni, depa kata ma ahsanta, labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha summa sa'alta wa alimta annahu la yarudda sa'ilah. Oh, depa kata ma ahsanta, oh hang ni banyak cantik hang ni. Ma ahsanta maksudnya banyak cantik hang ni. Oh bagus sungguh, betul hang ni. Nabi pakai kain tu, orang hadiah ke Nabi dan Nabi pakai kain tu, dan Nabi memang berhajat kepada kain yang Nabi pakai tu. Hang gamak minta, dia kata kat dia. Kain hak Nabi pakai tu orang bagi ke Nabi dan Nabi memang berhajat dekat kain tu. Hang gamak minta dekat hang benda hak Nabi pakai. Wa alimta annahu la yarudda sa'ilat, sedangkan hang tahu yang kata Nabi ni orang minta apa pun Nabi tak pernah tolak. Hang gamak minta. Sahabat-sahabat lain marah dekat kawan minta ni. Faqala, jawab orang yang minta kain Nabi ni, dia kata inni wallahi ma sa'altuhu li albasah. Dia kata demi Allah, dia kata aku minta kain tu bukan kerana aku nak pakai. Dia kata kain hak aku minta daripada Nabi ni bukanlah aku nak pakai kain tu. Innama sa'altuhu litakuna kafani. Aku minta kain ni supaya kain tu esok bila aku mati digunakan untuk kafan aku. Dia kata, bukan aku nak pakai kain tu. Dia kata tapi aku nak kain yang Nabi biasa pakai, guna buat kafan aku. Dia kata
Qala Sahal, kata Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ni, dia kata fakana kafana, sungguh dia ni bila dia mati, kain hak dia minta daripada Nabi ni digunakan untuk kafan dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan hadis tu ialah, yang pertama, sahabat ni sayang sungguh ke Nabi. Sahabat ni sayang sungguh dekat Nabi. Bukti dia, sahabat perempuan tadi sanggup tenun kain kerana nak hadiah ke Nabi, dengan tujuan nak bagi tahu ke Nabi kata dia sayang Nabi. Yang kedua, Nabi SAW ni sangat sayang pada umat dia. Ini kesimpulan kedua. Nabi sangat sayang dekat umat dia. Umat dia segala-gala bagi dia. Nabi SAW biasa dalam satu musafir, tiba-tiba Nabi berhenti kenderaan dia, turun, terus doa. Ni yang kata Nabi. Dalam satu musafir, Nabi tengah duduk naik kenderaan, tiba-tiba Nabi berhenti kenderaan, Nabi turun, terus berdoa. Lepas doa, Nabi sujud. Bangkit pada sujud, Nabi berdoa pula. Habis berdoa, Nabi sujud. Habis sujud, Nabi bangkit, Nabi berdoa pula. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa pasal kamu buat macam tu? Nabi kata, aku minta kepada Allah supaya umat aku, mereka ini tidak dibinasakan kerana kemarau panjang. Allah kata okey, Allah akan makbulkan permintaan aku. Aku sujud syukur pada Allah. Aku bangkit minta pula supaya umat aku tidak dibinasakan dengan banjir besar. Allah kata okey, aku sujud syukur kepada Allah kerana Allah makbulkan doa aku supaya umat aku tak dibinasakan dengan banjir besar. Aku doa pula minta supaya Allah tidak binasakan umat aku dengan perpecahan dan pergaduhan sama-sama orang Islam. Allah tidak makbul doa itu, dia kata. Nabi SAW dalam musafir duk ingat tentang umat dia. Nabi minta tengah musafir turun kenderaan minta doa dekat Tuhan, minta selamat umat dia. Nabi SAW sangat sayang dekat umat dia. Bila sahabat dia minta benda ada ke dia, dia bagi. Sayang dia kepada umat dia. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat Nabi sentiasa sedaya upaya cuba cari jalan nak ambil berkat Nabi SAW. Sehingga kain yang Nabi pakai, sahabat nak kain tu supaya kain yang biasa Nabi pakai ni digunakan buat kapan dia bila dia mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala timbulkan dalam hati kita rasa kasih pada Nabi. Mudah-mudahan bukti kasih kepada Nabi ialah kita nak apa yang Nabi nak. Kalau Nabi nak kita ni turut Quran, kita nak turut Quran. Itu bukti kita kasih Nabi. Kalau Nabi SAW suruh kita ikut pesan dia dalam hadis dia, kita akan ikut pesan dia, kita akan ikut hadis dia. Itu bukti kasih kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu jadi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 191. Jilid 16, muka surat 191. Masalah, dia kata menyiksa Tuhan akan hambanya di negeri akhirat. Malam ni kita nak baca satu tajuk. Dia kata hamba Allah yang melakukan dosa, mereka akan diseksa oleh Allah di hari akhirat. Sesungguhnya seorang yang salah kepada Allah tidak syak lagi bahawa akan diseksa Allah di akhirat sebagai balas kepada kesalahan di dalam dunia ini apabila tiada Tuhan seksa akan dia dalam dunia. Ini pasti, tuan-tuan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini ayat Quran. Selalu pun tuan-tuan imam duk baca di masjid. Barang siapa buat amalan baik walaupun sikit, Tuhan tentu balas. Dan barang siapa buat benda jahat walaupun sikit, Tuhan tentu balas. Itu maksud ayat tu. Maknanya manusia ni, kita ni dah terlanjur dah kita ni hidup atas dunia ni.
Kita ni mau tak mau, suka tak suka, kita dah ditakdirkan Allah hidup dalam dunia ni. Maknanya kita tertakluk kepada dosa pahala. Suka tak suka, menyesal ke tak ke apa ke, kita dah pun terlanjur hidup atas dunia ni. Dan kita telah pun menempuh akil balik. Bermakna kita dah pun dikira dosa pahala. Makna dia, mau tak mau, kita kena balas. Semua perbuatan yang kita buat, Tuhan akan balas. Kalau banyak kebaikan kita buat, mudah-mudahan syurga duk tunggu kita. Kalau banyak dosa kita buat, neraka memang akan menjadi tempat kita. Maka dia beritahu kat kita dalam kitab pada malam ni, dia kata tidak syak lagi bahawa akan diseksa Allah di akhirat sebagai balas kesalahan yang di dunia ini. Apabila tiada Tuhan seksa akan dia dalam dunia. Kalau dalam dunia kita hidup senang lenang, tak pernah susah, banyaklah dosa kita bawa ke depan Tuhan. Sebaliknya kalau di atas dunia kita biasa susah. Kita dah baca bulan lepas, susah, ujian susah yang kena kita mengkifaratkan dosa-dosa kecil kita. Kalau atas dunia ni Allah uji kita dengan susah dan kita sabar dengan kesusahan yang Tuhan timpakan dekat kita, sedikit sebanyak dosa-dosa kita Tuhan dah kifarat dah. Kita balik menghadap Allah, dosa tak banyak sangat. Tapi kalau atas dunia kita tidak pernah diuji dengan ujian susah, dosa yang kita buat semua bawa pergi balik, duk tunggu balasan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, maka beratlah balasan yang akan menimpa kita. Begitu. Maka orang yang tidak kena seksa Tuhan dalam dunia ini, jadilah dia orang celaka di akhirat. Itu dia. Kita baca dah bulan lepas hadis ni, mana-mana manusia yang di atas dunia ni tak pernah kena test dengan Tuhan. Tak pernah kena, selesa sungguh dia atas dunia ni. Tak ada ujian daripada Tuhan dekat dia. Tak pernah Tuhan uji dengan sakit. Tak pernah Tuhan uji dengan susah. Tak pernah Tuhan uji dengan takut. Tak pernah Tuhan uji dengan ugutan untuk nak buat Islam. Tidak pernah diuji di atas dunia ni. Maka dosa-dosa dia buat, dia accumulate. Dia himpun dosa tu. Dia himpun. Sekali bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tu dia dosa nak Tuhan balas ke dia. Maka itu adalah satu tanda kecelakaan bagi dia di hari akhirat. Itu sebab tuan-tuan, kita atas dunia kalau Tuhan bagi sakit, alhamdulillah. Kerana sakit Tuhan bagi itu ujian. Sabar kita atas sakit itu mengkifaratkan sebahagian dosa kita. Begitu. Baik, dengan dalil sepotong hadis dalam masalah yang dulu. Dia kata dengan kerana itu, kita jangan heran akan Tuhan tiada turun bala ke atas orang jahat dan ke atas ahli maksiat dan ke atas orang kafir di dalam dunia ini. Kerana Tuhan tangguhkan dia dengan bala akhirat yang tiada bandingnya atasnya lagi. Itu dia. Jangan kita duk kata, dia ni kalau betul-betul dia jahat, kalau betul-betul dia salah, pasal apa tak jadi apa tak dia? Oh, jangan kata macam tu. Jangan kita kata, mereka ni kalau betul, mereka ni agama sesat. Pasal apa mereka jadi kaya, hidup senang lenang atas dunia ni? Kalau sakit tak masuk GH, kalau sakit masuk Lamwai, kalau sakit masuk Pantai Mutiara, kalau sakit masuk Gleneagles, kalau sakit masuk Island. Nampak mereka ni selesa sangat atas dunia ni. Betul ke mereka ni tak betul? Kalau betul mereka ni tak betul, pasal apa Tuhan bagi senang kat mereka atas dunia? Ada kata jangan ingat macam tu. Pasal apa? Kalau Tuhan tak bagi susah dekat dia di atas dunia, makna esok sedap Tuhan bagi teruk semua dekat dia. Itu maksud dia. Maka apabila seorang yang mukmin itu turun bala ke atas dia, maka hendaklah sabar dia dengan sungguh-sungguh. Orang mukmin, orang Islam yang beriman dengan Allah, kalau Allah wakmal bala dekat dia, sabar dengan bala tu. Berapa banyak bala menimpa orang Islam di Palestin. Berapa banyak bala yang Allah takdirkan. Bala ni tuan-tuan, maksud dia ujian. Bukan maksudnya satu benda yang menunjukkan dia jahat. Dah. Bala ni maksudnya ujian. Bahasa Arab kata bala. Berapa banyak ujian yang Allah timpakan kepada orang Islam Palestin, tuan-tuan. Anak kecil, tuan-tuan buka internet tengok kecil. Kecil, umur baru 2 tahun, baru 3 tahun, bersarang badan kena peluru. Peluru Yahudi laknatullah alaihi.
Berapa banyak ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada orang Islam yang duduk seluruh dunia. Walaupun mata kita tengok, kita kesian, tapi kita tak boleh buat apa. Tapi ketahuilah, ujian yang kena mereka tu, kalau mereka sadar dengan Islam yang mereka pegang, sana itu mereka cukup selesa berbanding dengan kita yang tidak diuji. Dia macam tu. Mata kita tengok macam teruk sangat dekat dia, tapi teruk di dunia ni menjanjikan kebaikan di sana. Sebaliknya, mata kita tengok punya selesanya setengah orang di atas dunia hari ni. Rupanya keselesaan yang mata kita nampak ni, di sana duk tunggu kesengsaraan yang bukan bandingan dia. Ini yang agama nak bagi tahu kat kita. Dia kata kerana terbilang ia daripada orang yang betul. Dia kata orang yang kena uji dengan Tuhan ni, kalau sekiranya dia sabar, dia memang betul. Dia kata. Dan terbilang daripada orang celaka manakala senang lenang dalam dunia ini serta berbuat maksiat. Oh, dia kata ini orang paling celaka. Umur panjang duduk atas dunia, tetapi umur yang panjang diisi dengan buat maksiat. Dahlah dia umur panjang, dahlah dia buat maksiat, tak kena susah semasa hidup di atas dunia. Itu tanda kecelakaan. Pasal dia akhirat sekaligus Tuhan akan balas dia di sana. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa bihadzal isnad 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna 'izamal jazaa ma'a 'izamil bala. Maksudnya, dan dengan ini isnad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bahawasanya besar pahala serta dengan besar bala. Itu dia. Lagi besar bala ujian kena kat kita, kita sabar, lagi besar pahala Tuhan nak bagi kat kita. Begitu. Masalah dia kata, bala besar itu, besar pahala dengan dalil hadis di atas tadi. Maka apabila jatuh ke atas seorang mukmin itu bala besar, maka hendaklah sabar ia supaya dapat pahala besar kerana bala besar yang turun itu. Itu dia. Lagi besar ujian Tuhan mai kat kita, kita sabar, lagi besar pahala Tuhan nak bagi kat kita. Begitu. Lagi besar ujian kena kat kita, lagi kita tahan dengan apa yang Allah uji kita, lagi besar pahala Tuhan nak bagi ke kita. Maka apabila tidak sabar, tidak dapat pahala. Dia kata, kena uji, hilang kesabaran, hilang segala-gala. Dia kata, bahkan mau mendapat seksa pula apabila berbuat barang yang dilarang Allah dengan sebab kena bala itu. Bila Allah uji dengan penyakit, kita bila kena penyakit hilang sabar, kita pergi berubat dengan cara yang mensyirikkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kita. Allah uji kita dengan sakit, kita pergi berubat sakit nak Tuhan bagi kat kita tu, kita pergi berubat dengan cara yang syirik. Pergi berubat dengan cara yang syirik, itu menunjukkan kita tidak sabar dengan ujian Tuhan. Kita pergi buat pula benda haram lagi, nak tambah di atas musibah yang menimpa kita. Maka rosaklah akhirat kita dengan kerana perbuatan kita itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakha. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila kasih dia akan satu kaum, maka diturunkan bala ke atas mereka itu. Tuan-tuan cuba tengok, Nabi kata macam tu. Tuhan bila dia sayang dekat satu kaum, dia bagi ujian dekat kaum tu. Kita ni bila tak ada ujian apa mai kat kita, kita bimbang, kita takut Tuhan tak sayang kita. Tuhan biar kita duduk dalam senang lenang, Tuhan biar kita hidup dalam keadaan seronok suka, Tuhan biar semua. Itu di sana sekali dia hukum kita, kita tak tahan dengan hukuman tu. Tapi kalau kena uji masa di atas dunia, ujian itu sebenarnya adalah bukti sayang Allah pada kita. Maka siapa reda ia dengan ujian itu, maka baginya keredaan Allah. Dan barang siapa marah dia akan ujian itu, maka baginya murka Allah. Dia kata, kena ujian, sabar aja. Memang Tuhan takdir benda ni kena dekat aku, minta supaya Allah kuatkan kesabaran kita. Kita hebat dengan apa yang Tuhan bagi kat kita. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Masalah, sukakan bala yang diturunkan Allah, apa maksudnya? Apa maksud yang kata kita suka, kita reda dengan bala Tuhan ni? Apa maksud dia?
Sesungguhnya sukakan bala yang diturunkan Allah itu dituntut oleh syarak. Dengan dalil hadis dalam masalah tadi. Serta tersebut di dalam hadis itu, siapa yang tidak redha, nescaya dapat murka Allah. Kita kena redha. Tuhan bagi apa pun kat kita kena redha. Dan ada orang pergi cek kena kanser. Mulut dia meramput, ya? Dia duk maki Tuhan. Dia kata apa ni, tayang rokok tak isap dengan apa pun tak ada, macam mana boleh kena kanser? Dia tak sabar. Siapa kata hisap rokok akan kena kanser? Cuma hisap rokok meninggikan peratus untuk kena kanser. Tak semestinya rokok tu satu-satunya punca kanser. Kanser ni boleh kena siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja boleh kena kanser. Orang vegetarian duk makan sayur saja pun kalau Tuhan nak takdir kena kanser, kena. Cuma orang hisap rokok ni dia mengundang kanser mai dekat dia. Bila dah kata kena ni, reda sajalah, nak buat apa dah. Tuhan takdir kena dekat kita, nak beban, nak tak guna, tak ada satu faedah. Bila dah kata kena, nak buat macam mana? Tuhan dah takdirkan kita kena, minta doa dekat Tuhan supaya Tuhan bagi sabar dekat kita. Mana-mana orang yang bila Tuhan timpakan kepada dia apa-apa musibah, dia reda, besar pahala dapatkan dia. Maka adalah makna reda itu yang ni tidak keluh kesah dan tidak mengempat-empat diri. Itu maksud reda. Bukanlah bila cek-cek kat doktor, confirm kata ada kanser, buat kena doa selamat. Bukan macam tu maksud reda. Maksud dia apa? Bila dah dengar kata kena ni, terima saja ketentuan Tuhan. Dan kita tidak keluh kesah. Tidak buat satu benda yang menunjukkan kita protes ketentuan Tuhan dekat kita. Begitu. Dan menyumpah untung yang diberi Allah. Tak boleh hidup kata macam tadi ni, apa ni Tuhan ni, aku tak boleh macam tu. Bahkan mau ada pada diri itu terima dan suka dan reda akan yang telah diletak Tuhan daripada azali itu. Apa yang Tuhan tentukan dekat kita, terima saja. Duk kerja elok-elok, tak kena buang kerja, reda. Di samping usaha, tengok kerja lain tak mana macam mana, itu soal lain, itu soal usaha. Tapi bila takdir kena macam tu dekat kita, reda. Begitu. Kerana apa yang ditakdirkan Allah daripada azali itu tak dapat ditolak lagi. Tuan-tuan, benda ni kalau dah kata takdir dekat kita, dah sebab apa? Takdir macam tu dah. Tuhan dah tentu dah benda tu nak kena kat kita. Kena. Begitu. Maka ditanggung dengan sabarnya apa yang diletakkan Allah. Yang apa yang ditakdirkan Allah kepada dia. Dia kena tanggung aja. Kalau dah takdir kata kita ni nak mati, kena lambat kereta. 2 bulan dah duduk di rumah tak pernah keluar. Hari tu keluar kena. Tuhan takdir dah. Janji kita dah. Kita akan menemui ajal tentu lah. Dia bawa motor ni lama dah. Tak ada jadi masalah apa. Hari nak kena. Hari malam tu dia kena. Itu takdir Allah dekat kita. Kita hak kena pun terima takdir. Keluarga kita pun kena terima. Itu takdir Allah. Begitu. Maka siapa perbuat demikian itu menunjukkan reda, sukakan apa yang diberi Allah. Kalau siapa yang boleh terima benda ni, itu menunjukkan dia reda dengan ketentuan Allah. Dia kata, susah anda ni. Tajuk ni baca senang. Tapi diri yang kena, Allah saja yang mengetahui. Boleh tahan tak boleh tahan. Dan cakap senang. Kita cakap senang. Tapi nak boleh ke kita ni sungguh-sungguh tahan ni bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Maka tidak pula apa yang diletakkannya itu menjadi marah dan menjadi keluh kesah dan menyebabkan dia menyumpah-nyumpah. Apa yang Tuhan tentukan dia tidak menyebabkan dia jadi marah dan menyumpah-nyumpah Tuhan. Apabila ada seseorang yang demikian itu, maksudnya marah-marah dan tak reda, nescaya mendapat dia akan murka Tuhan. Tak boleh.
Tak boleh macam tu. Dan siapa ada sabar dan tidak keluh kesah, nescaya mendapat rahmat daripada Tuhan. Begitu. Di dalam dunia dapat kelepasan daripada bala dan dapat suka hatinya, dan di akhirat dapat balasan syurga dan lepas daripada seksa. Ni bagi orang yang reda terima takdir Tuhan, inilah janji yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia. Masalah dia kata Nabi apabila dapat sakit maka lebih sakit daripada orang-orang lain, dia kata. Demikianlah tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitul waj' ala ahadin asyadda minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia tiada aku lihat akan sakit yang kena ke atas diri seseorang itu lebih daripada yang kena ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Aisyah kata Nabi ni kalau kena sakit dia berganda daripada sakit kita. Kalau kita kata kita ni demam ni cukup teruk, Nabi ganda daripada kita. Dalam hadis lain dijelaskan, sahabat pergi ke rumah Nabi waktu Nabi sakit. Bila pegang-pegang Nabi ni panas sungguh. Sahabat ni kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu panas sangat ni? Nabi kata kat dia, sesungguhnya aku yang kata Nabi ni kalau kena demam, panas aku ganda panas kamu semua. Sahabat kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, adakah benda ni jadi macam ni kerana kamu kalau sekiranya buat baik, pahala kamu ganda daripada pahala kami? Nabi kata, ya. Kita kalau buat satu kebaikan, 10 ganda pahala. Nabi SAW kalau dia buat satu benda baik, pahala dia bukan 10, bahkan berganda-ganda. Tapi demikian halnya Nabi kalau sakit, dia punya sakit ganda daripada sakit kita. Ini Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Maka sesungguhnya datang hadis di dalam Sahih Muslim bahawa Nabi SAW kena demam lebih panas 2 kali ganda daripada demam orang-orang biasa. Ini. Maka ditanya orang kepadanya, kata orang itu, ya Rasulullah, adakah tuan hamba kena demam ini lebih panas daripada demam orang semua? Maka jawab Nabi, sesungguhnya Allah jadikan aku demikian itu, iaitu apabila aku didemamkan Allah, pastilah didemamkannya 2 kali ganda kuat daripada demam orang lain. Itu dia tentang kata nak jadi Nabi ni macam tu. Ujian yang kena ke Nabi ni double ujian orang lain. Begitu. Maka sebab pun Allah Ta'ala ganda sakit Nabi itu kerana Nabi seorang kekasih Allah, lagi ikutan sekalian orang dalam dunia. Maka dibuat Allah demikian itu supaya dapat pahala yang berganda. Dan biar orang ikut sabar seperti mana Nabi itu sabar apabila kena sakit. Itu dia. Di antara hikmah Allah jadikan Nabi ni bila sakit double sakit orang biasa, ialah supaya orang biasa mencontohi Nabi. Nabi ni walaupun double sakit tapi dia sabar dengan sakit yang menimpa dia. Maka kita lebih-lebih lagi kena sabar. Pasal sakit kita tu tak sama dengan sakit Nabi. Sakit Nabi lagi teruk daripada kita. Pun Nabi boleh sabar. Pasal apa kita tak boleh sabar? Begitu. Bukanlah keluh kesah dan tidak sabar dan menyumpah-nyumpah akan penyakit itu. Sedangkan Nabi SAW kekasih Allah lagi kena sakit lebih daripada sekalian orang, tetapi sabar ia. Dan pula supaya tidak orang menyembah Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad seorang yang tiada mempunyai apa-apa kekuasaan. Bermula tanda tidak ia berkuasa, iaitu tidak terhapuskannya demam itu bila ia mau datang, dan tiada terkurang ia akan panas demamnya melainkan dengan kehendak Tuhan. Di antara hikmah Allah bagi Nabi sakit ialah supaya manusia tak sembah Nabi. Pasal apa manusia tak sembah Nabi? Pasal Nabi sakit. Kalau Nabi Tuhan, dia tak sakit. Takkan Tuhan sakit? Tuhan tak mungkin sakit. Kalau Nabi Tuhan, Nabi tak akan sakit. Oleh kerana Nabi pun sakit, maknanya Nabi manusia. Oleh kerana Nabi manusia, kita tak boleh sembah Nabi. Kita cuma ikut apa yang Nabi ajak kita. Bukan nak sembah Nabi. Sebab Nabi pun sembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu hikmah Allah jadikan Nabi begitu. Masalah bersangatan bala itu atas Nabi dengan dalil sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Mus'ab bin Sa'd an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Mus'ab bin Sa'd, daripada bapa dia, kata dia telah aku tanya akan Nabi SAW. Kataku, ya Rasulullah, siapakah manusia yang lebih bersangatan kena bala di dunia ini? Bapa kepada Mus'ab. Mus'ab ni dia tabi'in, dia bukan sahabat. Bapa dia yang nama Sa'ad ni. Sa'ad tanya Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, siapa di kalangan manusia ni, siapa yang paling teruk kena uji dengan Tuhan? Bila didengar oleh Nabi akan pertanyaan Sa'ad itu, maka dijawab Nabi, qala al-anbiya'u summal amsal fal amsal. Maksudnya sabda Nabi, bermula orang yang bersangatan kena uji dalam dunia, iaitulah Nabi-Nabi. Dia kata, Nabi kata yang paling teruk kena uji dengan Tuhan ialah Nabi. Kalau kita rasa kita teruk kena uji, Nabi lagi teruk daripada kita. Kemudian orang yang seumpamanya, maksudnya orang yang ikut Nabi, alim ulama lah. Dan dia kata al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi-Nabi. Dan walaupun ada siapa berbiduk kata bukan hadis sahih, kan, nakai dia ni, nampak tak habis-habis nakai dia, hari ni nakai lagi. Begitu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW bila orang tanya dia, siapakah manusia yang paling teruk kena uji dengan Tuhan? Nabi kata hak paling teruk al-anbiya, Nabi-Nabi. Kemudian siapa? Nabi kata summal amsal fal amsal. Lepas daripada Nabi-Nabi adalah orang yang mengikuti Nabi, iaitu alim ulama, yang mereka ini mewarisi kerja Nabi, yakni orang yang berhampiran dengan Nabi-Nabi itu pada kelebihannya dan taatnya dan pada imannya. Alim ulama lah. Mereka mewarisi ilmu Nabi, mereka mewarisi kelebihan yang ada pada Nabi. Nabi sabar, mereka sabar. Iaitu mereka yang taat sungguh-sungguh kepada Allah. Nabi taat sungguh kepada Allah, mereka taat sungguh kepada Allah. Siapa buat diri dia macam mana Nabi, dia akan kena uji. Begitu. Kita pernah dengar hadis, kita dah pernah baca banyak kali. Nabi satu hari lapang, sakit perutnya, lapang, duk tahan sakit, duk di rumah mereka. Masuk dalam rumah Nabi, tengok Nabi duduk tidur mereka, duk tahan sakit ni, lapang, perut kosong. Maka sahabat ni kata dekat Nabi, pasal apa dengan kamu ya Rasulullah? Nabi kata apa? Nabi kata al-ju'. Nabi kata lapang. Sahabat ni bila dengar Nabi kata lapang, oh dia tak boleh dengar lah. Satu orang Nabi boleh hidup lapang. Dia terus keluar daripada rumah Nabi, pergi ke satu kebun korma, minta nak tolong jual pokok korma dengan janji sekali jual dibayar upah kepada dia sebiji buah korma. Tuan-tuan, bukan senang, bukan lagu kita jual pokok bunga petai di rumah ni. Nabi ni zaman dulu ni bila kata jual pokok korma, nak hangkut ayak no duk ada satu tempat aja. Cedok ayak no, kandak ayak tu wak mai di kebun korma ni jual pi pula berapa punya jauh no. Cedok pula secebok lagi, berjalan cedik-cedik mai jual satu pokok, pi pula cedok. Tu yang kata jual pokok korma. Kita jangan duk ingat lagu kita duk jual pokok bunga petai tu, buka pancok buah baik kita ni dia punya duk jual jalan, tak ada 5 minit habis semua pasu pokok bunga petai kita. Bukan lagu tu. Dulu susah nak dapat ayak tu, susah. Tuan-tuan, anak Nabi Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah. Fatimah anak Nabi ni menikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni orang miskin. Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Osman ni orang kaya. Ini saudagar kaya. Sayyidina Ali miskin, tak ada apa.
Nabi nikahkan anak dia Fatimah dengan Ali. Fatimah ni apabila dia jadi isteri kepada Sayyidina Ali, tuan-tuan, ayah nak buat guna dalam rumah ni, nak buat guna masak, nak buat guna basuh baju, nak buat guna nak beristinja, ayah nak guna dalam rumah ni, Fatimah kena pergi cedok daripada satu kawasan yang jauh, bukan main nak balik nak rumah ni. Sehinggalah satu hari Fatimah tak boleh tahan, buat kerja teruk sangat, pergi jumpa bapak dia, pergi jumpa Nabi SAW. Bapak dia ni pemerintah Madinah. Dia pergi jumpa bapak dia, minta tolong pak dia supaya pak dia boleh bagi dekat dia seorang, sekurang-kurangnya seorang khadam untuk nak tolong hantu ayah. Susahnya nak dapat ayat ni zaman tu nak cedok berapa punya jauh kandak orang balik mai, dia Fatimah kena buat kerja tu. Tuan-tuan, anak khalifah, anak Nabi masa tu memerintah Madinah. Oh, kalau saya buat contoh tahu dia lagu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam tu punya jadi. Siapa yang nak ikut Nabi sungguh-sungguh ni mesti kena. Sahabat tadi keluar biduk cedok ayam numai duk jurih pokok kurma ni, punya jauh ambil ayam mai jurih, satu timba dia bawa mai jurih, dibayar upah kepada dia sebiji buah kurma. Dia kandak ayam mai jurih, boleh sikit buah kurma dekat dia, lari ke rumah Nabi pula. Sampai di rumah Nabi, suap buah kurma dalam mulut Nabi. Nabi makan Nabi duk perhati muka dia, habis dia suap sebiji. Nabi tanya dia, Nabi kata, pasal apa yang hang buat macam ni dekat aku? Nabi kata kat dia, pasal apa ni hang mai ziarah aku di rumah, lepas tu aku tak ada benda nak makan, hampir cedok ayam, ambil upah dapat buah kurma, wak mai suap dalam mulut aku, pasal apa hang buat macam ni dekat aku? Nabi tanya dia. Apa jawab dia? Dia kata, inni la uhibbuk, aku cinta kamu ya Rasulullah. Aku buat ni bukan ada pasal lain, aku buat ni kerana aku cinta kepada kamu ya Rasulullah. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, kalau betul apa yang kamu kata, Nabi kata, kalau sungguh apa yang kamu kata, kamu cinta aku sungguh-sungguh, Nabi kata, fa'aidda lil bala'i jilbaba. Nabi kata, tunggu bala Allah akan turun dekat kamu cukup cepat. Kalau sungguh kamu cinta dekat aku, Allah akan uji kamu, dan ujian Allah akan mai dekat kamu pada kadar masa yang cukup cepat. Lebih cepat daripada ayat yang turun daripada puncak gunung yang tinggi. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata macam tu kat dia, betul hang cinta aku? Nabi kata, tidak ada manusia yang cinta aku yang tak kena uji dengan Allah. Bahkan manusia yang sungguh-sungguh cinta aku, dia tentu kena uji, dan ujian akan mai kat dia lebih cepat daripada ayat yang terjun turun daripada puncak gunung yang tinggi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam tu sekali. Maka hadis yang kita duk baca lah ni, bila sahabat ni Sa'ad ni ditanya Nabi, siapa manusia yang paling teruk kena ujian Tuhan? Dia jawab, Nabi SAW jawab dekat dia, Nabi kata, Al-Anbiya, Nabi-Nabi paling teruk kena uji. Summal amsal, lepas Nabi-Nabi, orang yang mengikut Nabi, mereka akan diuji. Kemudian orang yang seumpamanya pula. Maka Nabi-Nabi itu setengahnya kena bunuh oleh umatnya, dan setengahnya kena hina. Nabi-Nabi ni tentang, kalau kita baca Qisasul Anbiya, ada buku, ada kitab Qisasul Anbiya, maksudnya kisah-kisah para Nabi. Baca Qisasul Anbiya ni kita boleh tengok lah, daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW, semua ni kena uji, macam-macam jenis ujian. Ada sebahagian daripada Nabi kena bunuh dengan umat dia, yang sebahagian kena hina dengan umat dia, dan ada yang kena permaki, dan ada yang kena pukul, kena godam dan sebagainya, macam-macam lah. Nabi-Nabi ni kena macam-macam. Seperti mana Nabi Allah Nuh alaihissalam dicap, iaitu dicekik oleh kaumnya akan lehernya. La ilaha Allah. Tak ada pasal bila cekik Nabi. Geram lah kan, abang kata geram. Dia meluat dekat Nabi, dia tak tahu nak buat lagu mana kan. Kalau ambil parang tepak, tak apa syok, cekik syok ni.
cekek bagi kaum tu nak menyawa tak boleh tu. Tu dia seronok tengok lagu tu. Ni sadis. Orang putih kata sadis. Dia buat kat orang ni, dekat musuh dia ni, dia buat bukan dia nak buat bagi sekaligus kaum tu mati tak. Dia buat bagi kaum tu merana. Bila kaum tu merana tu hiburan bagi dia. Ada para nabi kena dengan musuh dia sampai macam tu sekali. Dan dipukul mereka itu dan digodam mereka itu. Dan seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam kena hina oleh kaumnya sampai dibakar mereka itu dengan api. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia punya duk marah kat dia ni. Dia kata macam-macam dekat dia. Anak tak kenang jasa, anak tak kenang ibu bapa. Nabi Ibrahim, tuan-tuan baca dalam Quran. Nabi Ibrahim ni ditakdirkan Allah, pak dia kerja buat tokong. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa dia yang kata Azar ini dalam Quran sebut. Bapa dia kerja buat tokong. Tiba-tiba dia ni bukan sahaja tidak mewarisi kerja pak dia, bahkan dia tak menghormati langsung tokong yang dibuat oleh bapa dia. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pak dia rasa peras dapat anak macam ni. Pak dia peras kat dia. Pak dia kata, apalah kamu ni, aku bela kamu, aku besarkan kamu dan sebagainya, aku kerja titik peluh aku kerja buat tokong, duit pendapatan aku buat tokong ni, aku bagi makan kamu boleh tak mau nak hormat tokong ni. Nampak? Ini yang kena kat Nabi Ibrahim. Masyarakat marah dia, ni anak tak guna sebab anak tak mau nak kenang jasa ibu bapa. Maka dia kena maki, dia kena macam-macam dengan kaum dia. Maka last sekali dia ambil dia pergi bakar dalam api. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamat dia. Dan adapun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dikirakan lagi dihina oleh kaum dia sangat-sangat. Nabi Muhammad lagi teruk. Iaitu sampai dia sembahyang dilempar dengan kotak atas belakang dia. Ini kita selalu cerita. Nabi duduk sujud sembahyang. Depa semelih unta, perut unta tu saja depa perang 3 hari nak bagi betul-betul busuk. Busuk perut unta 3 hari ni tak boleh nak lawan busuk perut mereka ni. Perut mereka busuk lagi. Dia sembelih unta, perut unta ni dia peram 3 hari nak bagi busuk betul-betul. Nak bawa perut unta tu pun satu azab dah dekat mereka. Dia gamak bawa tu dengan kerana nak pergi buat ke Nabi. Nabi tengah duduk semayang, bukan Nabi pergi buat apa kacau mereka. Nabi tengah duduk semayang, tak kacau mereka pun. Dia pergi lungguk atas belakang Nabi macam tu. Macam-macam lah tuan-tuan baca dalam sejarah. Dia pergi buat dekat Nabi macam tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila tengok orang buat kat Nabi macam tu, dia tak boleh tahan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia kenal Nabi, dia kenal hati budi Nabi, dia kenal siapa Nabi ni. Tak patut Nabi dibuat macam tu. Dia pergi masuk campur, pergi tolong buang benda hak buah atas belakang Nabi. Dia marah dekat orang hak buat ni. Dengan kerana tu Abu Bakar kena pukul dengan orang-orang jahat ni. Yang kemudiannya 3 suku nyawa Sayyidina Abu Bakar ni, 3 suku nyawa kena pukul dengan orang-orang Quraisy nak buat Nabi. Dia pergi habaq dekat anak Nabi Sayyidatina Fatimah. Bila dia dengar dia lari keluar main ni sambil marah-marah. Dia duk buang perut busuk, perut unta busuk atas belakang bapak dia ni, atas belakang Nabi ni, sambil dia marah-marah kepada orang-orang Quraisy yang buat dekat bapak dia macam tu. Nabi SAW sampai macam tu Allah uji dia. Dan dilawan mereka itu berjuang lidah. Berjuang lidah, lawan cakap. Nabi baca ayat Quran, dia jawab balik. Nabi baca ayat Quran, dia jawab balik. Nabi baca ayat Quran, dia jawab balik. Yang penting, dia tak mau ikut apa Nabi kata. Tak kena tantu lah, tak betul, tang ni lah, yang ni tak. Macam-macam. Kira nak lawan apa Nabi kata. Walaupun yang Nabi kata tu ayat Quran, hati mereka bila dengar ayat Quran, dia tak tahu kata ni betul. Tentang dalam Quran Tuhan kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang kata orang kafir Quraisy ni, mereka kenal Nabi Muhammad ni macam mana mereka kenal anak mereka sendiri. Mereka tahu Nabi ni jujur, amanah, tak pernah cakap bohong, tak ada kepentingan diri dan sebagainya. Mereka tahu. Mereka hantar sastrawan mereka pergi nak berhujah dengan Nabi. Nabi baca ayat Quran, sastrawan ni terus jadi tak tahu balik.
balik mai jumpa geng dia kata yang aku dengar ni bukan kalam manusia, yang aku dengar ni bukan syair, yang aku dengar ni bukan sihir, tetapi yang aku dengar ni sesuatu yang mai daripada kuasa yang maha tinggi. Mereka hantar sastrawan yang paling pandai nak suruh berhujah dengan Nabi. Nabi baca Quran hang, baca syair hang. Bila dia dia dengar ayat Quran, dia tahu dah ini bukan manusia punya rekaan, ini tentu mai daripada satu kuasa yang luar biasa. Dia balik habang kat dia tak apa pakai. Dia tak apa pakai. Dia kata pula dekat dia ni, dekat ahli syair ni, dia kata kamu sudah kena sihir. Dia berkata. Sedangkan hati kecil mereka mengaku kata Nabi tu betul, hak Nabi baca tu betul daripada Tuhan, tapi saja tak mau pakai. Orang ni macam ni cukup susah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mereka berjuang lidah dengan Nabi dan dikeluarkan mereka dari negerinya. Sampai satu peringkat bukan setakat hidup buat Nabi ambil perut unta busuk atas belakang, bukan setakat maki Nabi, bukan setakat mereka ni hidup lawan bercakap dengan Nabi, sampai satu peringkat mereka nak halau Nabi keluar daripada Mekah. Sampai begitu sekali. Dan hendak dibunuhnya mereka itu akan Nabi. Bahkan sampai satu peringkat halau pun tak puas hati lagi, nak bunuh pergi mati bah. Kebencian orang dekat Nabi SAW sampai begitu sekali. Tuan-tuan, kita boleh bayanglah kalau kita duduk dalam kampung kita ni, orang tak suka kat kita, rasa macam mana? Ni kita duduk dalam kampung kita dan kita tahu orang tak suka kat kita, rasa macam mana? Jumpa orang ni beralih ke lain, jumpa orang ni beralih ke lain, orang tunjuk kata orang tak suka kat kita, rasa macam mana? Bukan nak nanti sakit demam, kenduri, kendara, apa, mati, apa, orang tak main. Bukan. Ni hari-hari ni pun orang tunjuk orang tak suka kat kita macam mana. Tuan-tuan main masjid ni, tuan-tuan duduk di satu tempat soft tu, semua orang tak mau duduk dalam tu. Main tempat kita duduk putih soft, orang tunjuk orang tak suka kat kita macam tu, rasa macam mana. Belum orang perambat kita keluar daripada kampung lagi. Orang buat macam tu je, kita tak boleh tidur dah. Balik rumah tak boleh tidur dah. Nabi SAW bukan sekat tu. Nabi SAW dia pernah bunuh tu kan. Begitu. Dan dilawan mereka itu berperang sampai patah gigi hadapan Nabi SAW dan pecah muka Nabi SAW. Itu dia. Sampai jadi perang dengan Nabi, sampai Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh munafik di dalam perang Uhud. Nabi jatuh, patah gigi depan Nabi ni, terkoyak ni, atas keni Nabi ni terkoyak, darah meleleh jatuh. Macam tu dia buat ke Nabi. Dan berbagai-bagai bala yang dirasai oleh Nabi SAW, tidak seorang sepertinya kena beberapa banyak bala macam yang kena dia. Nabi Muhammad paling dahsyat kena uji dengan Tuhan. Maka sabda Nabi SAW lagi, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u, wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dini. Maka dikenakan bala ke atas seorang laki-laki itu menurut kira-kira agamanya. Itu dia. Ujian hak nak mai kat kita, Tuhan akan bagi sesuai dengan kekuatan kita. Lagi kuat kita, lagi teruk ujian mai. Kita ni jenis slow, ujian pelan-pelan Tuhan bagi. Ujian hak nak mai kat kita ni berdasarkan kepada macam mana kita dengan agama kita. Kita ikhlas dengan agama, lagi teruk kena. Kita main-main tak apa nak sungguh-sungguh dengan agama, dia uji sikit-sikit berasa sengai-sengai macam tu aja. Begitu. Maka jika sekiranya agamanya keras, yakni teguh dan kuat, nescaya kuatlah ujiannya. Yakni jika kamu orang itu kuat imannya, lagi cukup teguh yakinnya dengan kelepasan daripada Allah, dan kuat percaya akan Tuhan maha menghapuskan balaknya, maka lebih kuat dan lebih keras bala turun ke atasnya. Itu dia. Lagi kita yakin dengan Tuhan, lagi kena kuat. Tapi kita kena ingat, lagi kita yakin dengan Tuhan, lagi ujian kuat, lagi banyak dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Dia jadi macam tu. Yang kita kena ingat. Lagi kita ikhlas dengan agama, lagi kita kena tekan. Lagi kita kena tekan, kita sabar, lagi Allah menghapuskan dosa-dosa yang kita dah pernah buat sebelum tu.
begitu. Kerana iman yang banyak dan kuat itu sudi dan sukacita dengan kelepasan daripada Allah. Kalau kita betul-betul kuat mempertahankan iman kita, satu hari Allah Subhanahu Wa Taala lepas kita daripada masalah yang menimpa, dia kata. Dan menanti akan kebajikan yang banyak dan mau mencebok beberapa kebajikan dan hapus segala dosa. Lagi kita tahan, lagilah Allah menghapuskan dosa kita dan menambah kebajikan kita. Dan jika sekiranya ada pada agama itu lembut, maksudnya tak apa kuat agama dia ni, maka dikenakan balanya menurut kira-kira agamanya. Kalau kita pun tak apa kuat sangat, maka Tuhan test kita pun test yang tak begitu kuat. Kerana ia orang yang tidak mengamalkan dengan Quran dan hadis Nabi. Tu dia pula jadi. Dia tidak mengamalkan dengan Quran dan hadis Nabi. Tuhan tahu dia ni sebenarnya tak ada cara mana pun. Maka Tuhan uji dia sikit-sikit aja. Sikit-sikit aja. Dan dinampak akan dia orang yang taksir apa yang diwajibkan Tuhan, maka jadi lemah imannya. Dan dia ni nampak dia ni lemah dari segi beragama. Nampak lemah tu. Nombor satu isteri dia nampak. Nombor satu isteri dia nampak kata dia lemah agama. Maksudnya apa? Tak bangkit sembahyang subuh. Bini tahu duk pergi mengaji malam-malam, duk pergi ceramah sana sini dan sebagainya, nampak cantik lah. Nak tahu betul-betul cantik tak cantik, isteri dia tahu. Pagi esok tak bangkit sembahyang subuh. Oh, leceh tuan-tuan. Cukup leceh, jenis macam ni cukup leceh. Mengaji cantik dah, apa semua cantik dah, subuh tak sembahyang. Apa ni? Cukup leceh macam ni. Saya ada terima panggilan telefon tu, masalah tak habis-habis pada dulu bela ni. Orang perempuan lah, isteri tuan-tuan lah jadi kaki repot ni. Cari mana tu nombor telefon kita, bantu telefon. Baca ustaz dalam kuliah tu sebut bagi kuat sikit. Saya kata sebut apa? Sebut ni sembahyang subuh duduk tinggal. Saya kata siapa? Ni suami saya ni. Pergi masjid mengaji apa semua, subuh cukup lihat, cukup payah bangun. Saya kata abang main nama apa? Ibadah dalam masjid ni. Apa ni? Mengaji apa? Mengaji ni kita duk suruh perbaik diri kita. Diri kita tak terperbaik. Nak bercakap apa pasal agama kalau diri kita pun kita tak boleh perbaik? Nak bercakap apa pasal agama ni? Nak bercakap apa? Diri kita pun kita tak boleh perbaik, kita nak perbaik hal lain. Kan? Sikitlah marah sikit gitu. Tapi tak eloklah buat perangai macam tu kan. Makna seolah-olah kita mengaji ni masuk kot ni keluar kot ni. Duk baca azab kubur, duk baca macam-macam cerita ni, baca ni patutnya hak kita baca ni cukup dah untuk nak membuatkan kita ni tak berani langgar perintah Tuhan. Tengok duk lambat juga. Dia tak mau macam tu. Sabda Nabi SAW, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alayhi khati'ah." Maka sentiasalah bala itu kena pada seseorang hamba yang banyak sabar itu, sehingga dibiarkannya berjalan dia di atas muka bumi, tiada atasnya satu salah pun tu dia. Bila orang yang kena uji ni dia tahan dengan ujian dia, Allah Subhanahu Wa Taala kifarat dosa dia. Bila dia sabar, kifarat dosa. Dia sabar, kifarat dosa. Maka akhirnya jadilah dia ni seperti satu orang yang berjalan di atas muka bumi sedangkan dia tak ada dosa pada diri dia. Sampai peringkat tu. Sabarnya dia dengan ujian Tuhan ni sampai ke satu peringkat dia ni seolah-olah orang yang bersih daripada dosa, kerana habis dosa dia dikifarat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan saudara perempuan bagi Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum ajma'in. Masalah dia kata bala itu menghapuskan kesalahan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun lepas daripada dosa dan kesalahan melainkan Nabi-Nabi. Yang ni tuan-tuan kita kena terima. Ini hakikatnya. Tak ada satu manusia selain daripada Nabi. Tak ada satu manusia yang tak ada salah. Ini kan banyak ni. Semua manusia, nama kata manusia, kalau dia bukan Nabi, dia ada salah. Dia ada buat dosa. Begitu. Maka dijadikan Allah Ta'ala bala itu menghapuskan kesalahannya. Maka inilah peranan ujian Tuhan dekat kita. Bila mai ujian kita sabar, dosa yang kita buat Tuhan akan kifaratkan. Kita pernah dengar cerita tentang Juraij.
cerita hadis ni, Juraij ni bukan cerita radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, sentiasalah turun bala dengan seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan pada dirinya dan pada anaknya dan pada hartanya, sehinggalah dia jumpa akan Allah padahal tiada atasnya satu kesalahan. Dia Nabi kata, nama kata orang Islam yang beriman kepada Allah, selagi dia tak mati, dia akan diuji oleh Tuhan. Kadang-kadang ujian dia main dalam bentuk kena kat diri dia. Kadang-kadang ujian tu kena kat dia. Kadang-kadang wawaladi, kena ke anak dia. Dia ni punya bagus, orang hormat semua dan sebagainya, anak 3 orang bisa dadah. Ujian. Bukan dia tak didik anak dia. Dia didik ni lebih tegas daripada orang lain didik anak. Tapi Tuhan nak uji dia. Dikirim mereka ada 3 orang penagih dadah sekali dengan edar sekali. Allahu Akbar. Sakit kepala. Maruh dalam masyarakat lagi. Maruh dia dalam masyarakat lagi. Allah uji dia macam tu. Kalau dia sadar, besar ganjaran pahala Tuhan bagi dekat dia. Kadang-kadang Allah uji dalam bentuk harta. Harta benda yang main kat dia ni menguji dia. Kerana harta yang ada kat dia, dia jadi satu orang yang lalai dengan agama. Ujian Allah dengan harta dia. Kadang-kadang Allah uji dia dengan pangkat kedudukannya. Macam-macam ujian Allah boleh main kat manusia. Selagi tak mati, Nabi kata, maka selagi itulah ujian akan dihantar Allah kepada manusia ni. Maka bala yang kena ke atas diri seseorang laki-laki atau perempuan itu seperti kena sakit, dia kata. Ujian sakit. Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi di hospital tu boleh tengok 1001 macam sakit tu ada. Daripada sakit tak tahu apa penyakit sampai sakit tak tahu sakit apa, tu ada. Merana ni Allah yang mengetahui. Daripada mula-mula berjalan, boleh gagah berjalan, pegang-pegang dinding, sampai berjalan pakai tongkat 2 belah, sampai tak boleh nak berjalan langsung, kena naik kerusi roda, sampai kerusi roda pun tak larat nak tolak dengan tangan, sampai akhirnya duduk telentang tu saja nak boleh mati, Tuhan bagi 3 tahun. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita tengok macam-macam ni semua, hati ni mau reserve dekat Tuhan. Minta, ya Allah, minta aku tak kena ujian macam ni. Takut tak tahan. Daripada jalan tu pegang dinding tu teruk dah. Orang tengok pun berat mata kita memandang, berat lagi dia yang menanggung. Bertongkat jalan, kursi roda tu pun kita tengok pun Allahu Akbar. Susah ni Allah yang mengetahui. Suruh kursi roda sampai tepi kereta. Berpapah 2-3 orang nak perosok dia masuk dalam kereta. Allahu Akbar. Sampai kursi roda pun tak larat nak tolak dengan tangan sendiri. Lagi punya teruk. Duk telentang aja. Duk telentang saja tu dia bagi 3 tahun. Tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Dia boleh buat macam-macam. Kita kena minta doa dekat Tuhan. Janganlah sampai kita diuji dengan satu ujian yang kita tak tahan nak tanggung. Kita tak tahan nak tanggung satu, tuan-tuan. Anak-anak tak mahu tanggung. Dia duduk main macam tu, duduk tidur, keras kediam dalam rumah tu sampai tak boleh buat apa. Anak-anak tuan-tuan tolak rumah anak ni tak mau, tolak anak ni tak mau. Semua pakat tak mau nak bela mak ni, tak mau nak bela ayah ni. Hati kita macam mana? Kita sakit, anak-anak buat macam tu. Orang yang ujian, ini yang kata ujian. Dia boleh main ujian dalam bentuk sakit. Ataupun ujian kena fitnah, macam-macam. Benda tak buat, benda kita tak buat, dituduh kita buat. Ataupun kena hilang harta, ujian juga, tuan-tuan. Kau belah seberang lah ni mengambil pencuri ni. Allahu Akbar. Setakat masuk mencuri tu dah satu bab dah. Masuk mencuri, lepas tu pergi bubuh pisau dekat orang tuan rumah dan sebagainya. Buat macam-macam pula. Oh, teruk. Kalau cerita malu kau orang. Dah dia masuk dalam rumah, kalau tu pecah rumah, masuk main tangkap buat keluar kawan tu, londeh kain pula. Depan bini, depan anak-anak semua londeh kain, duduk buat benda tak senonoh dekat pak ni. Menangis bapak ni. Menangis, tuan-tuan. Ni yang kata pencuri ni, abu. Orang nak kerat tangan ada orang tak bagi. Ni yang masalah dia. Dia masuk pergi mencuri harta tu dah satu pasal. Lepas tu dia ikat ni, dia ikat tangan, dia ikat apa, dia plaster mulut yang bapak ni. Yang anak-anak dengan isteri dengan apa disuruh tengok apa dia nak buat tak bapak ni. Pencuri apa macam ni?
Lepas tu pergi buat benda-benda tak senonoh ke bapak ni. Suruh anak-anak tengok. Menangis bapak ni. Menangis. Lepas tu ambil kunci kereta, kunci rumah semua ambil, pergi lempak masuk dalam pokok kelapa sawit, dalam hutan rimba, dalam semak belakang rumah dan sebagainya. Saja nak buat bagi orang susah macam tu. Tak patut kau orang macam ni kena potong tangan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Siapa kena, siapa tahu. Siapa kena, siapa tahu. Duit ringgit nak cari punya susah payah, tulang tak kerat. Menitik peluh ke bumi, mencari rezeki halal, dapat duit tu pekin, simpan, cadang nak pergi Mekah dengan duit tu, mai pencuri balas duit tu. Rasa macam mana? Islam tak mau benda macam ni bagi jadi. Pasal itulah Islam mencadangkan pakej undang-undang untuk nak pelihara manusia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ujian kena kaitan ataupun kena kematian anak. Siapa tak sayang anak? Siapa tak sayang anak dalam dunia ni? Siapa tak sayang anak? Anak dia jahat pun dia sayang. Soal dia makan hati dengan anak dia, soal dia bangkit tengah malam minta doa, suruh Tuhan bagi petunjuk dekat anak dia, minta Allah buka hati anak dia, tu soal lain. Tapi soal satu orang mak lebih-lebih lagi, dan satu orang bapa jauh dalam hati dia sayang anak dia. Boleh lindung nak lindung, walaupun dia tahu anak dia salah, boleh lindung dia nak lindung. Sayang mak pak kepada anak ni, Allah ambil anak yang dia sayang ni. Banyak tuan-tuan, banyak orang dah, banyak anak ni bagi mengaji apa semua sampai pergi luar negeri, balik mai jadi doktor pakar. Balik mai jadi doktor pakar senang dah tuan-tuan. Nak jadi doktor pun susah, nak jadi doktor pakar lagi susah. Balik mai kerja sebulan mati. Bukan soal mak pak tak ada nak makan rezeki, tak ada nak makan gaji anak dia, bukan soal tu. Tapi soal mak pak sayang ke anak tu, sayang lebih pada sayang anak lain. Anak hak sayang lebih tu Tuhan ambil ujian pada ibu bapa. Kan saya pernah baca bab ni di masjid mana pada ni. Satu orang tua lepas berjumpa, saya tahu tak, saya berasa tersentuh sangatlah Ustaz sebut tadi. Saya kata minta maaf lah, saya tak bermaksud nak sentuh siapa-siapa. Saya buat cerita ni contoh umum saja, bukan gitu. Saya pun baru kehilangan anak seorang. Dia kata balik daripada Amerika, balik mai baru kerja jadi engineer. Dia kata dekat satu company di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Jadi engineer di situ, baru 3 bulan kerja. Ustaz, dia kata start dengan sakit macam naik kuda di kaki, macam tu aja, sikit aja, macam naik kuda di kaki. Mula ingat kuda apa sakit, sapu-sapu ubat apa lagu tu aja. Lepas tu dia meroyak, dia melarat, dia bentang satu kaki nak berjalan tak boleh. Bila dah main pelik macam ni, baru pergi dekat doktor pakar. Bila pergi kanser, rupanya kanser naik di tepi kaki. Daripada confirm kata kena kanser tu, daripada confirm tu dia kata dengan mati sekitar 1 bulan dulu mati. Kalau nak menangis ni dia kata kerin air mata lah menangis. Tapi apa nak buat, dia kata Tuhan dah tentu macam tu, saya terima. Tuan ujian Allah dah bagi. Kita tak tahu apa ujian Tuhan nak bagi kat kita malam ni, apa ujian Tuhan nak bagi kat kita esok, minggu depan, bulan depan, apa ujian Tuhan nak omai kat kita, kita tak tahu. Kita tak tahu kita punya kesudahan hidup macam mana, kita tak tahu. Kita ni nak kesudahan hidup sampai umur 90 lebih, tua nyanyuk, ataupun kita ni kesudahan hidup nak mati aksiden, kita tak tahu tuan-tuan. Kita cuma boleh minta dekat Tuhan. Inilah sebab kita tak boleh sombong dengan Tuhan, pasal kita tak tahu apa nak jadi kat kita. Ini sebab kita kena minta tolong dekat Tuhan, minta dekat Tuhan apapun bagi kita hidup dalam keadaan beriman, bagi kita mati dalam keadaan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta bagi hidup elok, mati elok. Begitu. Ataupun menjadi fakir miskin, Tuhan uji dalam bentuk tu, jadi miskin kita ni, atau kehilangan harta dan kebinasaannya, Tuhan boleh buat. Dia elok-elok rumah diterbakar, habis semua tuan-tuan, selai sepinggang. Berlari turun daripada rumah ni, berlari turun, apa pun tak ada nak ambil. Tozah kata lah duit, duit ringgit, Tozah kata lekat bank ke apa, Tozah kata apa, tak ada apa. Terkejut, jaga tu alang rumah duk jatuh dah, api duk marak menyala, duk kira nak selamat diri aja, keluar tu dada duk ketak bubuk, tengok rumah jadi abu.
Apa pun tak ada. Dan Tuhan bagi kita tinggal selai sepinggang. Tuhan boleh buat, tuan-tuan. Tuhan boleh buat. Minta Tuhan jauh kita daripada benda-benda macam ni. Minta kita kena dekat dengan Tuhan. Kita kena baik dengan Tuhan. Kalau kena juga, bukan Tuhan nak buat naya kita, tapi Tuhan nak test kita. Kalau kita reba dengan takdir yang dia kenakan dekat kita, dia ganjar balik kita dengan pahala jauh lebih hebat daripada barang yang kita hilang tadi. Dia kata, maka pada umpama hadis ini dan lainnya penyukaan yang besar bagi sekalian orang Islam. Dia kata, kerana sedikit amat orang yang lepas daripada kena bala itu, maka jadilah balanya itu mengkifaratkan segala dosa. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi zihabil basar. Lepas ini kita nak tengok satu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan hilang pandangan mata, yakni jadi buta. Ini juga ujian Tuhan. Ujian Tuhan kadang-kadang dia buat main dalam bentuk tu. Start dengan sakit mata, kan? Sakit mata, dia main selaput mata dan sebagainya. Lepas tu dia kelabu, habis. Isteri kawan saya seorang tahun ni, dia jadi macam tu. Dia start sakit kepala. Lepas sakit kepala, mata dia jadi masalah. Dia jadi nampak kelabu. Kan? Start dengan sakit kepala, dia ingat migraine. Dia makan Panadol macam tu saja. Panadol ni painkiller. Bila makan, okeylah, dia potong sakit. Dia makan Panadol saja. Lepas tu dia melarat main mata. Tengok rasa tak puas. Tengok rasa tak puas, pergi buat cermin mata. Pakai cermin mata tu rasa tak selesa juga biji mata. Mai satu peringkat dia tengok, dia nampak sekerat. Dia nampak orang daripada kepala sampai kat pinggang. Bawah tak ada apa. Goncang kepala, tengok balik, dia kata nampak penuh balik. Dia jadi lebu TV rosak macam tu. Dia tabuh 3-4 kali atas belakang, dia keluar terbit elok balik. Rupanya manusia pun dia punya wiring macam TV juga. Tengok pula, dia kata hilang atas pula, dah nampak pinggang sampai kaki saja. Goncang kepala, nampak full balik, nampak penuh balik. Dia duk cerita kat kita pun lagu nak tergelak juga sikit. Tapi kawan sakit kan. Macam tu punya sakit pun Tuhan boleh bagi dekat manusia. Mai satu poinkat dia sakit kepala dengan kelabu mata, lepas tu makan apa ubat pun dia tak mau nak jadi apa. Pergi start dengan hospital kerajaan, pergi hospital swasta, gelanegal lah mana lalu betul ni, satu treatment masuk pergi, dia balik 3 April lebih, balik mai duk macam tu juga. Sat lagi duk teka kata mata punya pasal, sat lagi duk teka apa kata rasedung lah, sat lagi teka macam-macam. Akhirnya dia pergi buat tu apa, masuk dalam tu MRI apa dia panggil. Masuk dalam tu, kata ada ketumbuhan di otak pula dah. 3 ketumbuhan dia ada di otak dia. Operation mesti dibuat pada kadar segera. Kalau lambat, dia boleh membawa akibat yang lebih buruk ikut kepada ilmu doktor ni. Dia operate di Hospital Universiti Melaya dekat Petaling Jaya. Doktor abang dulu, operation ni tak potong tepurung kepala. Operation ni dia buang dagu. Ya Allah, kita dengar pun takut. Operation, kata kenon teknologi moden dah ni, dia ni dagu kita ni, lagu satu macam boleh buang buah dalam talang. Ni dia boleh ni dia ada sangkut lagu mana ensel apa kata ni, dia boleh cabut buang buah di biang mulut apa semua jadi lembek begitu, tak ada dagu. Lepas tu operation daripada dalam mulut, dia belah ikut langit-langit. Dia belah ikut langit-langit, dia koyak muka nak pergi kat otak. Ya Allah. Dia ringkaskan tapi buatlah. Buat semua, dia buang tempat-tempat ketumbuhan yang 3 tadi ni memang ketumbuhan betul, potong buang apa semua. Sebelum dia nak jahit balik, kena ada pakar plastik surgery pula seorang, kena buat balik muka ni bagi jadi muka dia balik. Pasal apa? Bila dia potong langit-langit, struktur muka semua runtuh habis. Kalau tak buat balik, muka dia jadi muka orang lain. Features dia dah berubah. Terpaksa main pakar plastik surgery pula buat apa semua ini, tuan-tuan. Pandai manusia ni sampai macam tu. Kalau manusia boleh pandai macam tu, Allah tak tahulah pandai macam mana. Buat balik semua, bagi elok balik semua, tengok semua okey, masuk balik dagu ni. Baru keluar, duduk di luar. Doktor classify pembedahan itu sebagai pembedahan peringkat sederhana, dia kata. Bukan peringkat serius.
Macam tu punya cerita ni, cabut dagu, buang lebu, belah langit-langit, pergi duk masuk main kat otak. Doktor yang kata doktor pakar ni, dia kata itu kira peringkat sederhana punya operation, tak payah takut. Dia kata Allahu Akbar. Dan Allah Maha Kuasa, tuan-tuan. Balik Allah ni sihat seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa, sihat seperti sedia kala. Otak kot kata nak terjejah jadi lupa apa pun tak lupa. Bila dia pulih balik, suami dia tanya mula sekali, nak test tengok memory dia okey tak okey. Test mula sekali, tanya nombor IC dia, baca elok je, makna ingat nombor IC, ingat kira okey lah kan. Tuan-tuan, kita tengok macam ni kan, manusia hak Tuhan buat ni pun pandai macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tahu macam mana punya pandai. Jadi kalau sekiranya kita nak lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, tak boleh langsung tak boleh kan. Jadi Allah kata apa kena ikut, jangan buat main-main tuan-tuan. Saya nak pesan banyak kali benar, jangan buat main-main dengan Tuhan. Tuhan kata baik, tentu baik. 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 bilion manusia kata tak baik, pada benda yang Tuhan kata baik, benda tu tetap baik. Dia macam mana? Nah, wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, tak baik itu silap saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Allah. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Masuk dalam rumah Nabi, tengok Nabi duduk tidur merekod, duk tahan sakit ni, lapang, perut kosong. Maka sahabat ni kata dekat Nabi, pasal apa dengan kamu ya Rasulullah? Nabi kata apa? Nabi kata al-ju'. Nabi kata lapang. Sahabat ni bila dengar Nabi kata lapang, oh dia tak boleh dengar lah. Satu orang Nabi boleh hidup lapang. Dia terus keluar daripada rumah Nabi, pergi ke satu kebun korma, minta nak tolong jual pokok korma dengan janji sekali jual dibayar upah kepada dia sebiji buah korma. Tuan-tuan, bukan senang, bukan lagu kita jual pokok bunga atas ada rumah ni. Nabi ni zaman dulu ni bila kata jual pokok korma, nak hangkut ayak no dua ada satu tempat aja. Cedok ayak no kandak ayak tu wak mai di kebun korma ni juruh pi pula berapa punya jauh no. Cedok pula secebok lagi, berjalan cedik-cedik mai juruh satu pokok, pi pula cedok. Tu yang kata juruh pokok korma. Kita jangan duk ingat lagu kita duk juruh pokok bunga retas tu, buka pancong buh baik getah ni dia punya duk juruh jalan tak ada 5 minit habis semua pasu pokok bunga retas kita. Bukan lagu tu. Dulu susah nak dapat ayak tu susah. Tuan-tuan, anak Nabi Sayyidatina Fatimah
binti Rasulullah. Fatimah anak Nabi ni menikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni orang miskin. Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Osman ni orang kaya. Ini saudagar kaya. Sayyidina Ali miskin, tak ada apa. Nabi nikahkan anak dia Fatimah dengan Ali. Fatimah ni apabila dia jadi isteri kepada Sayyidina Ali, tuan-tuan, ayah nak buat guna dalam rumah ni, nak buat guna masak, nak buat guna basuh baju, nak buat guna nak beristinja, ayah nak guna dalam rumah ni, Fatimah kena pergi cedok daripada satu kawasan yang jauh bukan main nak balik nak rumah ni. Sehinggalah satu hari Fatimah tak boleh tahan, buat kerja teruk sangat, pergi jumpa bapak dia, pergi jumpa Nabi SAW. Bapak dia ni pemerintah Madinah. Dia pergi jumpa bapak dia, minta tolong pak dia supaya pak dia boleh bagi dekat dia seorang, sekurang-kurangnya seorang khadam untuk nak tolong hantu ayah. Susahnya nak dapat ayat ni zaman tu nak cedok berapa punya jauh kandak orang balik mai, dia Fatimah kena buat kerja tu. Tuan-tuan, anak khalifah, anak Nabi masa tu memerintah Madinah. Oh, kalau saya ada buat contoh tahu dia lagu tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam tu punya jadi. Siapa yang nak ikut Nabi sungguh-sungguh ni mesti kena. Sahabat tadi keluar duduk cedok ayak numai duk jurus pokok kurma ni, punya jauh ambil ayak mai jurus, satu timba dia bawa mai jurus, dibayar upah kepada dia sebiji buah kurma. Dia kandak ayak mai jurus, boleh sikit buah kurma dekat dia, lari pergi rumah Nabi pula. Sampai di rumah Nabi, suap buah kurma dalam mulut Nabi. Nabi makan Nabi duk perhati muka dia, habis dia suap sebiji. Nabi tanya dia, Nabi kata, pasal apa yang hang buat macam ni dekat aku? Nabi kata kat dia, pasal apa ni hang mai ziarah aku di rumah, lepas tu aku tak ada benda nak makan, hampir cedok ayam, ambil upah dapat buah kurma, wak mai suap dalam mulut aku, pasal apa hang buat macam ni dekat aku? Nabi tanya dia. Apa jawab dia? Dia kata, inni la uhibbuk, aku cinta kamu ya Rasulullah. Aku buat ni bukan ada pasal lain, aku buat ni kerana aku cinta kepada kamu ya Rasulullah. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, kalau betul apa yang kamu kata, Nabi kata, kalau sungguh apa yang kamu kata, kamu cinta aku sungguh-sungguh, Nabi kata, fa'aidda lil bala'i bil baba. Nabi kata, tunggu bala Allah akan turun dekat kamu cukup cepat. Kalau sungguh kamu cinta dekat aku, Allah akan uji kamu, dan ujian Allah akan mai dekat kamu pada kadar masa yang cukup cepat. Lebih cepat daripada ayat yang turun daripada puncak gunung yang tinggi. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata macam tu kat dia, betul hang cinta aku? Nabi kata, tidak ada manusia yang cinta aku yang tak kena uji dengan Allah. Bahkan manusia yang sungguh-sungguh cinta aku, dia tentu kena uji, dan ujian akan mai kat dia lebih cepat daripada ayat yang terjun turun daripada puncak gunung yang tinggi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam tu sekali. Maka hadis yang kita duk baca lah ni, bila sahabat ni saat ni ditanya Nabi, siapa manusia yang paling teruk kena ujian Tuhan? Dia jawab, Nabi SAW jawab dekat dia, Nabi kata, al-anbiya, nabi-nabi paling teruk kena uji. Summal amsal, lepas nabi-nabi, orang yang mengikut Nabi, mereka akan diuji. Kemudian orang yang seumpamanya pula. Maka nabi-nabi itu setengahnya kena bunuh oleh umatnya, dan setengahnya kena hina. Nabi-nabi ni tuan-tuan, kalau kita baca Qisasul Anbiya, ada buku, ada kitab Qisasul Anbiya, maksudnya kisah-kisah para nabi. Baca Qisasul Anbiya ni kita boleh tengok lah, daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ni kena uji, macam-macam jenis ujian. Ada sebahagian daripada nabi kena bunuh dengan umat dia, yang sebahagian kena hina dengan umat dia, dan ada yang kena permaki, dan ada yang kena pukul, kena godam dan sebagainya, macam-macam lah. Nabi-nabi ni kena macam-macam. Seperti mana Nabi Allah Nuh alaihi salam dicap, iaitu
dicekik oleh kaumnya akan lehernya. Ya ilah Allah, tak ada pasal duduk cekik Nabi. Geram lah kan, nak abang kata geram. Dia meluat dekat Nabi ni, dia tak tahu nak buat lagu mana kan. Kalau ambil parang tepak tak apa syok, cekik syok lagi. Cekik bagi tuan tu nak menyawa tak boleh, duduk kok tu dia seronok tengok lagu tu. Ni sadis, orang putih kata sadis. Dia buat dekat orang ni, dekat musuh dia ni, dia buat bukan dia nak buat bagi sekaligus kaum tu mati tak. Dia buat bagi kaum tu merana. Bila kaum tu merana tu hiburan bagi dia. Ada para nabi kena dengan musuh dia sampai macam tu sekali. Dan dipukul mereka itu dan digodam mereka itu. Dan seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam kena hina oleh kaumnya sampai dibakar mereka itu dengan api. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan dia punya duk marah kat dia ni. Dia kata macam-macam dekat dia. Anak tak kenang jasa, anak tak kenang ibu bapa. Nabi Ibrahim, tuan-tuan baca dalam Quran. Nabi Ibrahim ni ditakdirkan Allah, pak dia kerja buat tokong. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa dia yang kata Azar ini dalam Quran sebut. Bapa dia kerja buat tokong. Tiba-tiba dia ni bukan sahaja tidak mewarisi kerja pak dia, bahkan dia tak menghormati langsung tokong yang dibuat oleh bapa dia. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pak dia rasa frust dapat anak macam ni. Pak dia frust kat dia. Pak dia kata, apalah kamu ni, aku bela kamu, aku besarkan kamu dan